soalan yang pertama. Okey, untuk soalan algebra, soalan yang pertama, kita perlu untuk selesaikan mengikut sebutan yang sama. Jadi sebutan yang sama kat sini kita ada 5 dengan tolak 3. Okey, 5 dan tolak 3 ni dia sama sebab dia nombor saja. Dia tak ada algebra. Jadi dia sama, satu kumpulan yang sama. Kemudian kita ada sebutan yang sama adalah n. Okey, 6n dan tolak 4n. Jadi untuk selesaikan ni, kita selesaikan ikut persamaan dia, sebutan yang sama. Okey, jadi 5 dengan tolak 3. 5 tolak 3. Kemudian tambah 6n dan tolak 4n. Tambah 6n tolak 4n. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. 5 tolak 3, 2. 6n tolak 4n, 2n tambah 2n. Okay, jadi 2 tambah 2n. Soalan yang berikutnya pun sama. Kita akan selesaikan ikut sebutan yang sama. 2k dengan tolak k. Tambah m dengan tambah 3m. So, kita boleh susun. 2k tolak k tambah m tambah 3m. So, kita akan dapat 2k tolak k adalah k dan m tambah 3m ialah 4m. Okey, ini jawapannya. Okey, seterusnya soalan C ada kurungan. Okey, bila ada kurungan, kita kena buka dulu kurungan tu. So, kita kena tengok apakah simbol yang berada di luar kurungan. Okey, di luar kurungan kita ada tolak. So, bila kat luar kurungan tu tolak, kamu kena buka kurungan ni dengan berhati-hatilah. Kita kena tengok simbol apa yang dijumpa. Okey, so tolak jumpa dengan n. N ni positif. Okey, negatif jumpa positif akan jadi negatif. Okey. Kemudian negatif jumpa negatif 5. Okey. So negatif jumpa negatif akan jadi positif. So bila kita buka kurungan tu dia akan jadi macam ni 4m. Okey, nak buka kurungan kan. Yang pertama tolak jumpa positif n. Okey, negatif jumpa positif akan jadi negatif n. Kemudian negatif tolak tu jumpa dengan negatif 5. So akan jadi positif 5. Okay, tolak-tolak jadi positif. Tambah M. So, ingat. Bila soalan tu ada kurungan, kena selesaikan yang kurungan tu dulu. Kena buka kurungan tu dulu. Kemudian kita susunlah macam biasa. Kena susun ikut dia punya kumpulan dia lah. Sebutan yang sama. 4M dengan tambah M. Okey, itu sahaja sebutan yang sama. Yang negatif N dengan tambah 5 tu tak ada sebutan yang sama dengan dia. Jadi kita akan salin balik saja nanti. So kita akan dapat 4M tambah M. Okey, kita susun dia sebelah-sebelah. Tolak N tambah 5. Okey, so 4M tambah M ialah 5M. Okey, yang ni salin baliklah. Tak boleh nak buat apa. Negatif N tambah 5. Okey, soalan yang seterusnya. Ada kurungan juga. Okey, so bila ada kurungan, kita kena buka kurungan. Kita kena tengok simbol yang berada di luar kurungan. Okey, tengok kurungan yang pertama, di luarnya tak ada simbol. Kalau di luar dia tak ada simbol, maksudnya dia positif. Okey, kalau positif berada di luar kurungan, kita boleh buka sahaja kurungan tu. Okey, buka je. So, yang pertama ni 10 tambah 2Q. Okey, kita buka je. Kemudian, kita tengok kurungan yang kedua. Okey, kurungan yang kedua, kita ada di luar kurungan tu kita ada simbol tolak. Okey, simbol tolak. So, kita kena tengok dia jumpa apa dalam kurungan tu. Tengok satu per satu. Yang pertama, dia jumpa dengan positif Q. Okey, positif Q. Negatif jumpa positif akan jadi negatif. Negatif Q. Kemudian, dia jumpa pula. Okey, negatif jumpa negatif 4. Okey. Dan akhir sekali nanti dia jumpa negatif jumpa positif 3. Okey, so kita selesaikan. Negatif jumpa negatif 4 akan jadi positif 4. Negatif jumpa positif 3 akan jadi negatif 3.
Okey, so sekarang kita susunlah ikut dia punya sebutan yang sama. Okey, kita ada nombor saja. Okey, maksudnya dia tak ada huruf. Kita ada 10, kita ada 4 dan kita ada negatif 3. Kemudian yang ada huruf iaitu sebutan yang sama, kita ada tambah 2Q dan tolak Q. Okey, so kita boleh susunlah kat sini. Okey, so kita pun susun 10 tambah 4 tolak 3 tambah 2Q tolak Q. Sebenarnya kalau nak terus selesaikan pun boleh, tak payah susun. Tapi saya galakkan untuk susun. Jadi 10 tambah 4 tolak 3 ialah 11. 10 tambah 4, 14 tolak 3, 11. Tambah 2Q tolak Q. Jadi 1Q lah, 1Q. Positif Q. Ini jawapannya, 11 tambah Q. Seterusnya, masih lagi ada 2 kurungan. Jadi kita tengok kurungan ni macam mana nak buka. Kurungan yang pertama, dia positif. Dia tak ada simbol, maksudnya dia positif. Jadi kita boleh buka sahaja. Bukalah 5XY tolak 3PQ. Kemudian tengok kurungan yang kedua. Apa simbol kurungan yang kedua kat luar dia? Positif juga kan? Jadi bila positif kat luar, kita boleh buka sahaja kurungan tu. 2PQ ni apa? Positif kan? Jadi positif 2PQ. XY pun positif. Jadi tulislah XY ni positif. Kalau kat luar kurungan tu simbol dia positif, tak ada masalah. Kita buka sahaja. Kemudian kita susunlah macam biasa. Sebutan yang sama. 5XY dengan positif XY. Kemudian kita ada negatif 3PQ dan tambah 2PQ. Kita susunlah. Susun. So, nanti kita akan dapat 5. So, kita akan dapat 5XY tambah XY tolak 3PQ tambah 2PQ. So, nanti kita akan dapat jawapan kita. 5XY tambah XY. 5XY tambah XY ialah 6XY. 5 tambah 1, 6. So, akan dapat 6XY. Negatif 3PQ tambah 2PQ. Negatif 3 tambah 2. So, kita akan dapat negatif 1 lah. Negatif 1PQ. So, negatif PQ. 1 tak perlu tulis pun tak apa. Jadi, ini jawapan kita. Seterusnya, soalan F. Kita tengok ada kurungan tu kan. So, kita buka kurungan. Di luar kurungan tu simbolnya tolak. Jadi, kita kena tengok dia jumpa apa dalam kurungan tu. Negatif jumpa 2N dan jumpa dengan M. Kalau dia kat luar tu positif, tak payah buat macam ni. Kita buka saja kurungan. So, kita akan dapat 2M. Ni salin balik. Tolak 6N. Negatif. Tolak jumpa dengan positif 2N. Akan jadi negatif 2N. Negatif jumpa dengan tambah M. Akan jadi tolak M. Kemudian kita selesaikan macam biasa. Susunlah dia. 2M dengan negatif M. Dan kita ada negatif 6N tolak 2N. So, bila kita susun, dia jadi macam ni. 2M tolak M tolak 6N tolak 2N. So, kita akan dapat 2M tolak M, 1M. Negatif 6N tolak 2N adalah negatif 8N. So, ini kita punya jawapan lah. Seterusnya soalan G. Masih lagi ada kurungan. So, kita buka kurungan tu. P tambah 4. Ni salin balik. Nak buka kurungan ni. Negatif jumpa positif. Jadi, negatif 3P. Negatif jumpa negatif 6. Jadi, tambah 6. So, selesaikan macam biasa. Kita ada P. Kita ada tolak 3P. Kemudian, kita ada tambah 4 dan tambah 6. So, jawapannya ialah, kita susun dulu. P tolak 3P tambah 4 tambah 6. P tolak 3P ialah negatif 2P. 4 tambah 6 ialah 10. Tambah 10. Seterusnya soalan H. Yang ni darab.
Okey, bila darab, kita akan darabkan dia punya nombor dia. Okey, darabkan nombor dulu. Kita ada -3. Okey, darab dengan -6. Darabkanlah -3 darab -6. Kita akan dapat positif Negatif darab nombor negatif akan dapat positif 18. Okey, 3 darab 6, 18. Sorry. Kemudian A, B darab dengan C, D. Okey, so nanti dia akan jadi A, B, C, D. Okey. Darabkan macam ni je. Kita susun je semua huruf-huruf yang ada. 18, A, B, C, D. Seterusnya bahagi. Okey. So, bila bahagi pecahan, kita selesaikan yang di atas ni. Okey, 2 kurungan ni kita kena darab. Jadi, kita darabkan dulu yang ke atas ni. 4 darab 8. Okey, yang ni 4 darab dengan 8. So, kita akan dapat 32. Okey. 32. Kemudian EF darab dengan GH. So, susun saja EF, GH. Okey. Salin balik yang bawah tu 8 FH. Okey. So, bila dah macam ni, kita boleh potong. So, kita potong 32 dengan 8. 32 bahagi 8. So, ini jadi 4 32 bahagi 8 ialah 4. Okey. Kemudian, huruf ni kita boleh potong yang sama. Di atas dan di bawah dia sama. So, kita ada F, potong F dan H. Kita potong H. Jadi, kita akan tulis apa yang tinggal ialah di atas tu tinggal 4 E, G. Okey, yang kat bawah ni dah tak ada apa lah. Dah kena potong semua. So, jawapannya adalah 4 E, G. Soalan yang seterusnya, J, masih lagi tentang pecahan. Okey, tapi dia tulis dalam bentuk simbol. Simbol pecahan ni. Simbol bahagi. So, kamu boleh tukar dia kepada bentuk pecahan macam soalan tadi soalan I tu. So, kalau tukar jadi bentuk pecahan, kita akan dapat 5 A kuasa 3 C kuasa 2 bahagi. Okey, tulis 1/2 AC. Okey, so kamu ambil je kalkulator, kamu kira je 5 bahagi 1/2. Okey, 5/1/2 dapat berapa? So nanti kita akan dapat 10 5 bahagi 1/2 dapat 10. Ni dapat 10 Okey, kemudian untuk potong yang huruf dia pula, kita potong yang kecil, kuasa yang lebih kecil. Okey, kita tengok huruf A. Yang ke atas ada A kuasa 3, yang kat bawah adalah A kuasa 1. Jadi potong yang kecil iaitu kuasa 1. Jadi ke atas tu kita kena potong dia punya kuasa dia ikut berapa banyak yang kita potong kat bawah. Kat bawah tadi kita potong kuasa 1. Jadi 3 tolak 1 So dia tinggal 2 kat sini. Kemudian C pun sama, potong yang kecil iaitu di bawah. So yang ke atas 2 tinggal 1. Jadi jawapan yang tinggal ialah 10. Jawapan yang tinggal ialah 10 A kuasa 2 C. Okey, dan soalan K. Soalan K ialah 4 darab X tolak 2 tambah 5 darab X tolak 6. Okey, sama juga yang kita buat sebelum ni. Bila kita nampak kurungan, kita kena buka kurungan tu. So, kita tengok apa yang berada di luar kurungan. Okey, yang berada di luar kurungan ialah 4. 4 ni positif positif 4. So, bila positif 4, sama juga kita tak payah nak risau pasal simbol dia. Kita darabkan saja. 4 darab X, 4 darab -2. So, kita akan dapat 4X tolak 8. Kemudian, kurungan yang kedua, di luarnya ada positif 5. Positif 5. So, darabkan dia masuk dalam 5 darab X, 5 darab -6. So, kita akan dapat 5X, okey, tolak 30. Kemudian, kita susunlah macam biasa. 4X dengan 5X. Dan -8 dengan -30. So, nanti kita akan dapat 9X. Okey. Sorry, saya susun dulu. Okey, saya susun dulu. 4X tambah 5X tolak 8 tolak 30. So, 4X tambah 5X ialah 9X.
Negatif 8 tolak negatif 30 ialah negatif 38. Okey. Untuk yang seterusnya, kita tengok video yang seterusnya lah untuk jawapan tentang 1.2 kembangan.